Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Fiqhul Hayah kita bincang jenis-jenis wanita. Dr. As-Sibai berkata perempuan sama ada racun, penawar, sakit atau rawatan. Macam-macam. Adapun wanita yang berakal, mempunyai akhlak yang baik, cita rasa yang baik, adalah penawar bagi suami, menyembuhkan beban tugasnya sama ada dari segi jiwa dan juga harta benda. Mahal orang macam ni. Jadi wanita macam ini, inilah yang didambakan. Adapun wanita yang jahil lagi bodoh, merupakan racun bagi keluarga yang merosakkan semua kalangan keluarganya dengan kumang-kumang, keluh kesah dan persekitaan. Bahaya macam tu. Rugi. Adapun wanita yang sombong dan terpedaya merupakan penyakit bagi suami yang tidak sembuh, kecuali dengan menceraikannya atau berkahwin satu lagi. Kedua-duanya adalah pahit lagi dibenci. Ini sombong dan terpedaya. Banyak sangat kadang-kadang kita tengok. Yang keempat, perempuan yang salihah. Yang ini hak hebat. Yang beristiqamah adalah merawat setiap yang dihadapi oleh masyarakat dari kejahatan dan sebarang kesukaran. Orang macam ni kalau dia jadi cikgu, dia jadi ustaz, ustazah, kita akan tengok anak muridnya banyak yang jadi baik. Dia jadi suami isteri yang baik. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihah. In amaraha ata'athu, wa in nazara ilaiha sarrathu, wa in aqsama 'alaiha abarrathu, wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Tidaklah seorang beriman selepas takwa kepada Allah mendapat banyak faedah lebih baik baginya daripada isteri yang salihah. Ada juga orang kata saya nak isteri salihah. Bagus. Tapi dia sendiri kena jadi suami yang saleh. Sama juga isteri yang biasa, dia kata saya nak suami yang saleh. Dia sendiri kena jadi salihah. Kenapa? Kerana Allah sebut at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu cara dia. Tidaklah seorang beriman selepas takwa kepada Allah mendapat banyak faedah lebih baik baginya daripada isteri yang salihah. Jika disuruhnya, nescaya dia mentaatinya. Jika melihat kepadanya, dia merasa sukacita. Jika dia bersumpah atasnya, nescaya isteri tersebut menunaikannya. Jika suami keluar rumah, nescaya dia menjaga kehormatan dan harta suaminya. Ini yang disebut oleh Ibn Majah, At-Tabarani, Ibn Asakir, As-Suyuti menyatakan hadis ini hasan dalam Jami' As-Saghir. Ini tanda isteri yang baik. Yang ini yang sepatutnya. Ketujuh, tabiat lelaki dan perempuan dalam percakapan. Kadang-kadang kita nak tahu juga macam mana. Dr. As-Sibai berkata, lelaki yang berakal lebih mengutamakan diam. Ini biasa, isnya ya. Kecuali dalam majlis yang memberi faedah atau mendapat faedah. Ini habitat ataupun habit bagi lelaki. Sedangkan wanita yang berakal lebih mengutamakan bercakap kecuali pada tempat dia disakiti atau menyakitkannya. Tu baru dia senyap. Malah itu. Jadi beza antara dua perangai tu. Antara kelebihan diam ialah pertama, mengusir syaitan dan membantu perkara agama. Lidah ni memang payahlah nak jaga betul-betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-samti illa min khair, fa innahu matradatun lisyaitan anka wa aunun laka ala amri dinika." Diamlah kamu kecuali dari pembicaraan yang baik, kerana sesungguhnya hal itu dapat mengusir syaitan darimu dan menjadi penolong atas perkara agamamu. Suruh diam. Dia dapat usir syaitan. Syaitan payah juga orang diam banyak ni. Begitu juga dia tolong dalam perkara agama. Diam. Mulla Ali Al-Qari, seorang ahli hadis yang mensyarahkan, menyatakan,
bahawa melazimi diam boleh membantu seseorang mengusir syaitan dan lebih istiqamah dalam agama. Banyak diam. Kalau kita baca tuan-tuan, macam mana hebatnya orang diam zaman dulu. Ada seorang namanya Makinuddin Al-Asmar. Ini disebut dalam kitab Taj Al-Arus Al-Hawi li Tahzib An-Nufus oleh Syekh Ibn Attaillahi Sakandari. Dia kata Makinuddin Al-Asmar ni, dia biasanya zikir kepada Allah. Kalau dia tak zikir pada Allah, dia ambil batu, dia letak dalam mulut dia. Petang hari dia akan kira berapa patah dia bercakap. Dan bila dia kira, kalau dia rasa banyak yang tak baik, dia akan bertaubat, insaf, nangis, dijaga tiap hari. Orang macam tu tuan-tuan luar biasa. Dia jaga betul-betul. Yang kedua, kelebihan diam ni dijamin masuk syurga. Sekarang ni anak-anak kita banyak diam. Tengok iPad. Tu lain pula. Kita pun banyak diam. Tak boleh lah macam tu. Tapi kena beri buat benda yang bermanfaat dan berfaedah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin apa yang ada di antara janggut dan kumisnya atau mulutnya dan apa yang ada antara dua kakinya, yakni kemaluannya, maka aku jamin syurga baginya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nak jaga antara dua rahang keng, lidah. Dan ini bebetulan kata Nabi SAW, wa hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia dihumbang ke dalam neraka melalui tersembang kecuali melalui lidah-lidah mereka? Itu kena jaga betul-betul. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahawa maksud ungkapan di antara dua janggut adalah lisan, lidah. Lidah ni payah tuan-tuan. Cerdik pandai kata lidah ni dia ada 4 pagar. 2 atas, 2 bawah. Pagar pertama bibir atas dan pagar kedua bibir bawah. Pagar ketiga gigi atas dan pagar keempat gigi bawah. Jadi kalau nak bercakap mesti kena buka dua-dua ni. 4 ni. Boleh kita cakap bonok jadi tak ada. Tak buka mulut macam ni, tak boleh. Tak boleh macam tu. Jadi betapa pentingnya jaga seperti ini. Ibn Battal rahimahullah menyatakan, bencana paling besar bagi manusia selama dia hidup di dunia adalah berpunca daripada lisan dan kemaluannya. Justru siapa yang menjaga keburukan daripada keduanya, maka dia akan terselamat daripada seburuk-buruk bencana. Syekh Mustafa Al-Bugha, Syekh Mustafa Khin dan Syekh Muhyiddin Mistu dan lain-lain lagi menyebut bahawa hadis ini memberi faedah agar menjaga lisan daripada menyebut perkara-perkara yang haram dan dilarang. Ianya boleh jadi sebab kita masuk ke dalam syurga dan diselamatkan daripada api neraka. Ini dalam kitab Nuzhah Al-Muttaqin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Syarah kepada Riyadhus Salihin ada 2 kitab yang masyhur. Pertama Dalilul Falihin dan yang kedua Nuzhah Al-Muttaqin. Ketiga, diam ni adalah tanda beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat beberapa hal yang menunjukkan bahawa seseorang telah memiliki iman dalam hatinya. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka katakanlah baik atau lebih baik dia diam. Syekh Badruddin Al-Aini menyebut bahawa hadis ini merupakan satu penjelasan berkenaan dengan kewajiban menjaga lidah daripada bercakap perkara yang tidak harus di sisi syarak. Kebanyakan manusia diheret ke dalam neraka disebabkan oleh lidah-lidah mereka. Adapun kebenaran adalah wajib untuk mengatakannya, tidak boleh diam pada perkara kebenaran. Beliau juga
berkata bahawa di dalam hadis ini Nabi SAW menyebut tentang beriman dengan Allah dan hari akhirat tanpa disebut rukun iman yang lain. Ini membawa makna setiap yang beriman dengan Allah dan beriman bahawa setiap apa yang dilakukan di dunia akan dibalas pada hari akhirat kelak, sama ada balasan yang baik atau buruk. Jika dia beriman dengan dua perkara ini, maka dia akan rasa dia tidak akan menyakiti jirannya, tidak akan berkata dengan perkataan yang buruk dan lain-lain lagi. Iman kepada Allah dan hari balasan, sebab kita pun nak balasan yang baik. Selain itu, sikap diam ini turut diamalkan oleh para ulama walaupun mereka orang berilmu. Tetapi dalam sebahagian keadaan mereka mengambil sikap diam daripada bercakap. Ar-Rabi' ibn Khushaim. Ar-Rabi' ibn Khushaim ni seorang tabi'in. Dia murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Sejak kecil beliau sudah sangat dikenali sebagai orang yang tekun beribadat. Namanya banyak ditulis dalam lembaran sejarah Islam. Ar-Rabi' sentiasa mengisi malamnya dengan ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Beliau adalah orang yang sangat khusyuk dalam salatnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 63 Hijrah. Abdullah bin Mas'ud bila tengok Ar-Rabi', dia kata apa kepada Ar-Rabi'? Ya Ar-Rabi', lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Wahai Ar-Rabi', kalaulah Rasulullah SAW tengok kamu, sebab dia tak sempat, sebab dia zaman tabi'in, nescaya Rasulullah sayang kamu kerana perangannya baik. Jadi Ar-Rabi' ibn Khushaim adalah contoh orang yang banyak diam daripada berbicara. Al-Imam Al-Ghazali menceritakan bahawa selama 20 tahun Ar-Rabi' tidak pernah membicarakan perkara duniawi. Beliau mencatat setiap kata yang dia ucapkan dalam sehari. Pada malam harinya beliau melakukan muhasabah terhadap semua perkataan beliau hari itu. Macam saya cerita Makinuddin Al-Asmar. Tapi ni lagilah hebat lagi sebab dia zaman tabi'in. Abdullah bin Nafi' suatu hari pernah datang kepada ulama Ayyub As-Sakhtiyani dan mengajukan pertanyaan. Ayyub As-Sakhtiyani ini guru kepada Imam Malik, salah seorang perawi hadis yang dirawikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, digelar sebagai Abu Tamimah, orang yang luar biasa. Dan bila ditanya, ya Ayyub, apa amalan kamu nak lakukan kalau Allah ambil nyawa kamu? Dia jawab, aku nak ketika itu aku sedang belajar ilmu. Ini Ayyub As-Sakhtiyani. Dan mengajukan pertanyaan ini. Lalu Ayyub As-Sakhtiyani hanya diam. Abdullah berkata, saya rasa engkau tidak mengetahui jawapan dari pertanyaan saya. Ayyub menjawab, betul. Abdullah kemudian bertanya lagi, tapi mengapa engkau tidak menjawab? Ayyub menjawab, kerana aku tidak tahu jawapan dari pertanyaanmu itu. Jadi tidak salah jika terdapat ungkapan bahawa diam itu emas, dan disebut walau yakunul qawlu fil qiyasi min fiddatin bayda indan nas izan lakana samtu ainun minaz zahabi fafham hadakallah adabat talabi. Dan kalaulah berkata-kata itu ibarat perak yang putih di mata manusia, maka diam itu ibarat sebaik-baik emas. Maka fahamlah, semoga Allah berimu hidayah akan adab menuntut. Wallahu alam.